Dia tak tarik diri, dia cakap nak bayar, kita tunggu tak ada. Nak bayar sampailah ke akhir musim. Jadi sepatutnya kalau dia bayar tu, masalah tu tak timbul lah. Datuk Wira, kita nak minta penjelasan sikit, mungkin Datuk boleh jelaskan pertanyaan daripada followers page kami atas berita semalam tentang bola sepak kelab kenegerian tu yang diberi keistimewaan untuk bertanding dalam M3. Ada yang masih tak jelas kenapa dalam dunia bola sepak penswastaan sekarang masih ada isu kenegerian untuk kelab khas untuk mereka. Okey, kalau kita lihat sebenarnya liga ini baru lagi. Kan ini masih banyak yang boleh kita canaikan maksudnya. Kan sebab liga baru. Lepas tu bila kita melihat nak menjawab soalan ni, ada pasukan negeri yang tiba-tiba tak ada tempat nak main. Jadi saya boleh aja adakan pasukan 14, 16 tim. Kan sebab benda ni baru lagi, belum lepas mungkin 2-3 tahun baru benda tu akan jadi statik. Dia dah ada proses up and down-nya tepat. Sekarang ni macam tahun lepas kita ada up tapi tak boleh up pun. Jadi maknanya benda tu masih belum konsisten. Masih ada try and error. Masih ada try and error. Jadi apabila saya melihat contoh masa MFL, dia pun umumkan masa tu 18 tim. Tapi akhirnya jadi 14 tim. Kan? Jadi maknanya masih belum ada satu ketetapan yang boleh diikut selepas ini. Ini prosesnya lah. Prosesnya akan berlaku macam ni. Daripada macam dulu MFL umum 18 jadi 14. Kita pun mula-mula nak fikir nak buat 16 tim. Asalnya kita 12 tim je. Sebab apa, kita ada 20 tim Liga MT. Asalnya nak buat 12 tim je. Lepas tu kita fikir mungkin ada tim banyak tak ada tempat, kita jadikan 14. Kan? Macam itulah maksudnya. Jadi benda tu belum, saya ingat proses ni 1-2 tahun lagi baru dia firm. Lepas tu mungkin akan ada. Kalau kita naik kan tak ikut channel, mungkin orang ketikai. Pasal masa tu M5 dah ada, M4 dah ada. Tahun lepas M4 pun tak ada. Jadi tak ada isu. Perlu ada tim M4 tak dapat, contoh tak dapat naik pasal M4 tak wujud. Jadi tahun depan mungkin M4 dah ada. Jadi kalau nak masuk tu, itu pertikaian dia masuk. M4 dah ada, asal tim M4 tak boleh naik, kau ambil tim luar. Kan? Tapi tahun ni M4 pun tak ada. Itu sebab saya cakap kita masih dalam proses untuk membina liga. Kan? Yang mungkin akan ada berlaku perubahan-perubahan ini. Jadi yang soalan siapa ni tadi? Saya soalan saudara kita ni, jadi kenapa ambil? You cuba bayangkan, okey. Sepatutnya kata tim Melaka atau Sarawak ni dia di relegated. Relegatednya takkan terus M5. Contoh, mestilah relegatednya pergi M3. Kan? Kalau kita nak ambil itu banyak faktor yang kita tengok. Tiba-tiba Melaka atau Sarawak kita letakkan main M5. M5 itu liga yang di negeri itu kena jalankan. Bukan liga yang untuk tim yang untuk bermain di peringkat tertinggi dalam negara, dalam liga yang kompetitif. Kan? Jadi itu kita bagi, maknanya ada beberapa faktor kita nak bagi sedikit proses ni macam saya cakap tadi belum lagi firm. Jadi ada sikit yang boleh kita bagi kesempatan. Maknanya Melaka, Sarawak, bukan pasal saya orang Melaka, pasal tim Melaka tu. Saya pun dah tak berapa tahun dah tak terlibat dengan tim di Melaka. Walaupun masih jawatan timbalan pelatih di Melaka lah yang masih orang nak saya kat situ. Tapi lebih kepada pasukan itu sendiri, kita nak bagi ruang untuk ada tempat main. Sebab macam ni kebanyakan orang tahu Melaka ni isu dia soal gaji. Soal tak bayar sinilah, banyak tak dapat menjalankan tim dengan bagus. Tapi ini bukan tim MUFC. Ini satu entiti baru. Jadi saya ingat saya menjawab apa soalan ni. Okey Datuk, kita bukan nak berharap pada perkara-perkara buruk lah, tapi andai kata musim ni berlaku lagi ada pasukan yang gagal melunaskan gaji ke apa, adakah pasukan tersebut mungkin ada kelonggaran lagi daripada negeri tersebut untuk beraksi di MT untuk season depan? Saya tengok, secara jujurnya saya tengok kebanyakan pasukan-pasukan ini tidak dapat melunaskan tanggungjawab mereka terhadap tim adalah kerana kos yang terlalu tinggi. Kan? Kos nak main, saya tengok nak main Liga Super sekarang ni tak kurang lagi 10 juta. Sebab you ada first team, ada second team, ada third team nak jaga, import lagi kan. Jadi
kalau setakat saya fikir main M3 ni, kalau you nak duduk dekat mid table tu, you belanja sejuta pun dah lebih dah. Jadi tu sebab saya cakap semalam, saya tak masukkan pemain import lagi, saya tak berani. Walaupun ada tim nak pemain import, saya tak berani. Saya kena tengok macam tadi, ini proses lah. Kita kena tengok stability dulu. Banyak pasukan yang main M3 ni tahun ni semua bayar gaji okey, cantik. Tahun depan dia cakap nak minta import. Kita boleh fikir lah. Tapi pun kita mungkin tak lepaskan 4-5 import, 1-2 dulu. Ini yang proses yang kita nak terapkan kepada pasukan-pasukan Liga M3 ni. Semua tahu dari segi pengurusannya pasukannya, mesti maknanya mesti belanja ikut kemampuan mereka. Ini semua yang kita tengah educate tim ni. Jangan belanja lebih. Belanja lebih besok kau yang tersangkut. Kita tahu usaha yang FAL cuba nak buat tu memang bagus, tapi dari segi keluhan daripada pemain sendiri, dia orang melihat tindakan ni macam menidakkan hak mereka, sebab sehingga sekarang ni mereka macam tertanya-tanya kat mana dia orang nak apa solusi untuk mereka dapatkan tunggakan tu. Dari segi dia cakap pemain Melaka semua semua tak kisah, sebab kita tahu M3 lepas pun ada sedikit masalah kewangan, ada sikit masalah gaji, saya dapat tahu. So macam mana AFL nak elok benda ni and buat macam pemain rasa at least ada pihak yang diorang boleh refer tu kalau ada macam ni, masalah seperti ini. Kalau kita lihat ada pasukan yang tahun lepas tu ada 1-2 pasukan saya setuju dengan ni. Itu sebab cakap tahun lepas tu kita tak tahu mana pasukan yang okey, mana tak okey sebab lepas pandemik. Jadi kita terpaksa terima dulu. Bila tu pasukan ni dengan sendiri dia terkeluar daripada arus. Itu sebabnya dia tinggal sama ada 12 atau 14 lagi. Maknanya pasukan yang tak mampu tu dah nampak dah keluar. Dan ada pun yang lepas pun dia tarik diri sendiri. Dia tahu tahun ni kena belanja lagi lebih. Pasal banyak tim dah baru dah masuk dan banyak bila Liga Premier tu tak ada, dia tahu banyak player akan turun dekat sini pula. Jadi kos tu akan tinggi. Jadi ada tim yang layak tapi dia tarik diri. Kan? Contoh tim apa ni? Yang tarik diri. Langkawi memang dia tak boleh live ni. Dia dah salah satu isu yang dia ni cakap tadi. Tim apa yang last respect ke apa ke? Respect last dia tarik diri. Dia pun kira Jaguar pasal dia faktor kewangan juga, pasal dia kata dia dah melalui pengalaman bila bermain kat sini tu kos tu tinggi. Okey, soalan related dengan Jaguar, macam Datuk cakap tadi, dia kata ada masa kewangan. Masa saya ada temubual dengan dia punya CEO dia cakap sebab venue. Sebab katanya MFL tak bagi satu venue 2 tim, memandangkan Sabah ada 2. Itu salah. Okey, itu salah satu. Okey, so itu satu. Kita katakan okey, betul, satu venue hanya 2 tim, tapi bagaimana pula dengan tim Kelantan yang ada Kelantan ada 4 tim dan KL akan guna 5 tim yang akan guna stadium yang sama. So adakah ini adil untuk Kinabalu Jaguar ataupun sebenarnya ada sebalik tu, Kinabalu Jaguar ada masalah lain sebenarnya Kinabalu Jaguar tu? Soalan tu tuju kepada MFL. Lebih MFL jawab kan. Tapi dari segi untuk macam AFL sendiri, bagi Datuk sendiri, Kinabalu Jaguar di bawah AFL, adakah AFL sendiri melihat tindakan yang ideal untuk Kinabalu Jaguar? Yang saya cuma 5 boleh jawab. Boleh. Jaguar ni kata dia tak dapat stadium tak dibenarkan, tak dapat kebenaran untuk menggunakan stadium, jadi dia tak dapat mengadakan stadium. Kalau dia dapat cari stadium gantian pun terlalu jauh, dia kata, daripada Kota Kinabalu mungkin. Jadi dia akan menambahkan kos pengurusan dia. Jadi oleh kerana itu dia tarik diri. Itu yang saya boleh jawab. Adil tak adil, cari orang yang boleh jawab. Datuk, semalam ada juga Datuk bagi tahu ada beberapa hal dari segi kewangan daripada sezon lepas yang belum dapat diselesaikan. Adakah itu termasuk daripada pembayaran hadiah kemenangan, ataupun kalau betul ada, bila akan diselesaikan, Datuk? Dalam ucapan saya semalam pun saya dah menyentuh benda ni. Kita sebenarnya terkesan dengan apabila kita punya main sponsor tidak beri duit walaupun sen pun. Tarik diri maksudnya? Dia tak tarik diri, dia cakap nak bayar, kita tunggu tak ada. nak bayar sampailah ke akhir musim. Jadi sepatutnya kalau dia bayar tu, masalah tu tak timbul lah. Sebab sepatutnya dia last dia boleh bayar bulan 12 lah. Tapi sampai bulan 12 pun kita habis bulan 11 ni.
Tapi bulan 11, jadi kita menjangkakan bulan 12 kita dah patut bayar semua. Tetapi sampai bulan 12 pun kita punya sponsor tu masih tak ini, dan kita memang dalam proses untuk mengambil tindakan undang-undang lah kepada ini, sebab dia bukan local company, dia company daripada Singapura. Jadi mungkin ada sedikit ini, tapi apa pun saya pun dah bercakap dengan tim, apa-apa yang kita ini tu kita akan lunakkan apabila sponsor baru kita masuk ni lah. Jadi saya pun dah maklumkan kepada tim apa semua yang terlibat bahawa masuk aja sponsor baru kita akan lunas. Kalau nak kirakan tahun lepas pun kita jalan satu sponsor sebenarnya. Extra Joss je. Yang lain semua duit sendiri untuk apa? Untuk menghabiskan liga tu. Kan? Jadi kita harap tahun ni kita dapat cukup sponsor untuk mengurus segala. Tapi dalam susah-susah pun terlepas kita berjaya habiskan liga lah. Cuma soal apa? Hadiah kemenangan tadi belum ini, dan kita pun dah maklumkan dengan tim, kita akan selesaikan apabila kita dapat tahun ni punya sponsor pun belum mula memberi ini, jadi dapat duit tu besok kita akan selesaikan. Itu keutamaan kita dululah maksudnya. Sebab kita pun nak umum yang baru. Okey, terakhir Datuk, tadi Datuk ada kata penglibatan sebenarnya pemimpin-pemimpin setempat pun dapat membantu Liga M5, perkembangan kelab komuniti, wakil rakyat nak berjumpa dengan rakyat, ini peluang untuk mereka. Jadi macam mana Datuk nak galakkan benda ni? Saya rasa benda yang bagus juga. Ya, sebab saya akan buat roadshow lah. Roadshow kepada semua AFA dan yang AFA yang ada, yang kebanyakannya kerajaan negeri yang terlibat dengan Persatuan Bola Sepak Negeri ni. Jadi saya akan cuba berhubung dengan ada persatuan yang memang MB atau Ketua Menterinya Presiden. Jadi mungkin ini mudah sikit kita nak nak tunjukkan bahawa ini peluang yang sepatutnya digunakan oleh pemimpin-pemimpin setempat. Tak kira apa parti, saya bukan cakap soal parti, tapi pemimpin-pemimpin setempat tu untuk menggunakan platform bola ni bagi mendekatkan diri dia atau menghubungkan diri dia dengan rakyat ramai. Ataupun kalau kita lebih spesifik kepada orang-orang muda yang lepas sekolah ni nak mula menceburkan diri, nak bertapak main bola apa semua, dan dia kalau YB tu memberi pemimpin-pemimpin tempat tu dapat ada connection dengan dia orang ni, maknanya itu baik untuk pemimpin-pemimpin tu lah, sebab dia akan dapat merapatkan orang muda ni dengan dia kan. Itu salah satu dia punya ni lah. Bukan soal kebatian, tapi lebih soal antara pemimpin dengan rakyat. Lebih kepada pemimpin dengan rakyat. Soalan terakhir saya, kita tahu M3 musim lepas dapat sambutan. So bila dapat sambutan maksudnya fans nak tengok live. So adakah kali musim ni EFF sendiri akan bertanggungjawab untuk buat live game-game tertentu, ataupun ia terserah kepada pihak kelab sendiri? Okey, sebenarnya saya sekarang memang mengusahakan supaya kita punya media utama kita untuk menyiarkan kita punya game-game pilihan kita, mungkin seminggu sekali ke apa ke, untuk mengambil game-game ni untuk ditayangkan dalam stesen masing-masing lah. Tetapi itu masih belum ada keputusan lagi, masih di peringkat perbincangan apa semua. Saya harap saya akan dapat jawapan sebelum akhir bulan ni, sebelum Liga bermula lah. Tapi kalau lambat sikit pun tak apalah, kita lepas 2-3 game, sebab M3 dia tak akan berlawan dalam masa Ramadan. Jadi kita ni cuma 2-3 game aja tu. Kalau dia lambat sikit lepas raya pun nak tayang pun, saya dah anggap baiklah. Tapi kalau itu tak berlaku, saya dah bincang dengan dengan sekretariat untuk menguatkan kita punya live streaming kita. Dulu kita ada satu kita, dan tim nak buat dia boleh buat sendiri. Itu tak apa, sebab saya ingat ada tim yang pun menjual ataupun dapat sponsor daripada live streaming yang dia buat oleh itu. Itu kita tak kacau, dia nak buat sendiri buat. Tapi kita pun akan ada sekarang ni kita ada satu yang khas yang memang kita buat, dan saya fikir kalau kita tak dapat dalam media utama, kita akan mungkin 2 atau 3 untuk kuatkan live streaming ni, untuk kita banyakkan, sebab kualiti yang tim buat dengan kita buat ada beza jauh sikit kan. Yang tim buat tu kebanyakan satu kamera je. Kita cuba akan membuat 2 atau 3 kamera yang untuk lebih. Contohnya macam final kita buat lah. Final kita buat tu, saya tengok banyak respon yang katakan agak baik juga. Jadi tim tu saya akan bincang balik untuk teruskan. Kalau kita dapat kata media utama ni, yang tu pun akan jalan. Sebab dia TV tak akan main semua game. Yang ini pun akan jalan. Tapi kalau tak ada dapat media utama, mungkin kita akan banyakkan live streaming ni. Terima kasih. Okay, terima kasih.